Warahmatullahi wabarakatuh. Kata guru saya ketika mana aku beri salam, sedikit sangat yang menjawab, anggaplah mereka itu berada dalam sakaratul maut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida wa ba'd. وقال الله تعالى في القرآن العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Semati Tuan Imam, Tuan Bilal dan sah-sah pimpinan dan pentadbiran surah An-Nur. Jangan lupa juga kepada ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukurillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ruang dan peluang yang Allah berikan pada kita pada malam ni. Kita dapat bertemu di dalam slot kuliah maghrib di ambang Ramadan. Mudah-mudahan pertemuan pada malam ini pertemuan yang mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah, bersurai yang nanti mendatangkan keampunan serta redha-Nya dan rahmat-Nya kepada kita sekalian di dunia sampailah ke akhirat kelak insya-Allah. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sihat walafiat di dalam jagaan Allah dan peliharaannya. Di dalam satu ayat yang saya bacakan tadi daripada surah As-Sajdah, pada ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa taala cerita tentang keadaan manusia yang selalu hidup lupakan Allah di dunia. Lalu Allah kata apa? Rasailah segala apa yang kamu lupakan tentang hari ini, maka hari ini pula menjadi giliran kami untuk melupakan kamu. Rasakanlah azab-azab kami yang kamu akan kekal di dalamnya. Ayat ini Allah SWT ingatkan kita daripada ayat-ayat yang lain. Antara ayat lain yang Allah SWT sebut, qala kadzalika ataska ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa, di dalam surah Taha, page yang terakhir atas sekali sebelah kanan. Allah kata, demikianlah keadaan yang kamu dulu lupakan kami, maka hari ini tiba giliran kami pula untuk melupakan kamu. Sebab apa Allah SWT cerita manusia ni selalu lupa? Sebab manusia tu memang macam tu. Dia hidup dia dalam keadaan lalai. Hidup dia dalam keadaan lalai, hidup dia dipenuhi dengan kehidupan dunia yang semata-mata, bahkan tidak ada langsung akhirat yang nak dipulun, yang nak ditujukan di dalam kehidupannya. Sebab itu kata Allah SWT dalam surah Al-Baqarah, uzkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Ingat aku, nescaya aku akan ingat kamu. Syukur kepada aku, jangan kufur kepada aku. Itu ayat yang suruh Allah, suruh kita ingatkan dia. Sebab itu ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi Allah sekalian, dalam keadaan Allah SWT menguji kita, dalam keadaan mutakhir ni, macam-macam Allah uji, termasuk COVID-19 dan sebagainya, banjir dan sebagainya. Semuanya itu Allah nak tengok kita ingat tak kepada dia. Bila Allah hukum kita seluruh dunia, Allah nak tengok berapa ramai yang reti ingat kepada Allah. Kalau ramai yang reti ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia jadilah manusia yang disebut sebagai az-zakirin, orang yang banyak ingat kepada Allah. Siapa yang banyak ingat kepada Allah, maka dia akan berada di dalam kelompok manusia-manusia yang akan diberi rahmat, kasih sayang Allah kepada diri dia dan seluruh seisi keluarga dia. Sebab itu kena banyak ingat kepada Allah. Cuba kita tengok, ada beberapa ayat Al-Quran Allah SWT gariskan identiti manusia yang banyak ingat kepada Allah. Antaranya disebut oleh Allah SWT, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah
liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah kata, sesungguhnya pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada satu contoh ikutan yang paling terbaik. Siapa yang ambil contoh Nabi ni? Orang tanya kita. Siapa yang ambil contoh Rasulullah ni sebagai contoh ikutan? Liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan jadikan Rasulullah itu role model dia. Wal yaumal akhir, dan dia beriman kepada yaumul akhirah. Maka orang yang beriman kepada Allah dan yang beriman kepada yaumul akhirah, dia akan menjadikan Rasulullah itu sebagai contoh ikutan dia. Lagi siapa? Wa dzakarallaha katsira, dan orang yang banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan jadikan Rasulullah itu tempat rujukan ataupun idola di dalam kehidupannya, supaya mengikut apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia ni. Macam itu. Boleh tuan-tuan ya? Ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi, boleh semua? InsyaAllah. Malam ni yang ceramah depan ni askar. Askar dia lain sikit cara dia. Tapi saya pesan sungguh-sungguh, kalaulah bahasa yang saya guna tu bahasa kasar, saya minta maaf. Sebab saya berada di dua alam. Pegawai tentera pun saya, ustaz pun saya. Kalaulah bahasa yang kasar tu, anggaplah itu bahasa seorang pegawai tentera ya. Tapi kalau bahasa yang baik itu, anggaplah itu bahasa seorang ustaz. Kerana aku berada di dua alam. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, gua-gua yang malam ni. Saya datang jauh tuan-tuan daripada Petaling Jaya. Saya keluar tadi pun pukul 6 keluar. Bawa kereta pun slow-slow sebab tahu dah buat slow-slow ni mesti sampai awal. So kita bawa slow lagi tuan. Slow. Saya sampai kat simpang dekat Share tu, berhenti makan sekejap tadi. Lega alhamdulillah. Lepas tu baru sampai sini. Jadi maknanya tak ada rush sangatlah. Seronok datang jauh-jauh ni, sambil-sambil santai-santai je lah. So sampai kat sini pun, ceramah malam ni pun kita santai-santai. Okay, boleh? Santai tapi sampai, insyaAllah. Kita nak cerita pada malam ni, tujuan Allah memberi Ramadan kepada kita, apa tindakan kita? Itu dia. Ataupun bahang Ramadan kian tiba, apa sasaranku? Macam tu pun boleh, tajuk tu pun boleh. Jadi dalam keadaan kita hidup di dunia ni, Allah nak beri dah kepada kita, dekat dah ni dengan Ramadan ni, dah dekat dah. Ramai manusia masuk bulan Rejab, Allah matikan dia. Masuk bulan Syakban, tak sempat bertemu Ramadan, meninggal dia. Ramai orang macam tu. Mutakhir ni kita dengar seorang ustaz namanya Datuk Khalid, meninggal tuan, meninggal di Makkah Al-Mukarramah. Rupa-rupanya tahun yang lalu adalah Ramadan yang terakhir buat dia, dan Ramadan kali ini Allah tak izin dia berjumpa dengan Ramadan pada tahun ni. Kita macam mana ustaz? Kita mudah-mudahan Allah berikan Ramadan kali ini buat kita, dan mudah-mudahan juga Ramadan kali ini adalah Ramadan yang paling berkualiti dan paling bermakna di dalam sejarah hidup kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu yang kita kendaki, insya-Allah. Dah tahu dah nak buat apa amalan dalam bulan Ramadan ni. So kita kena buat persiapan. Yang pertama, kita kena tahu tujuan Ramadan Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Tujuan Ramadan Allah jadikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk melahirkan generasi takwa di dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Betul kan kita baca ayat Quran tu? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi maknanya Allah jadikan Ramadan buat kita, puasa Ramadan itu difardukan kepada kita untuk apa? Untuk nak jadikan kita ni manusia yang bertakwa kepadanya. Takwa apa ustaz? Orang tanya kita, takwa tu apa? Takwa tu ialah al-khawfu bil jalil wal amalu bit tanzir wal ridha walau bil qalil wal isti'dadu ila yaumir rahil. Ada 4. Takwa itu apa? Yang pertama, takutkan Allah. Dalam bulan Ramadan ni Allah nak ajar kita jadi manusia yang takut kepada Allah. Macam mana kita tahu Allah sedang latih kita jadi takut kepada Allah? Kita takut terbatal puasa kita.
Anak tidur lama. Anak umur berapa? 8 tahun. Daripada pagi sampai petang tidur je. Kita pun heran kat dia. Kata, bang, bangun bang. Jangan tidur sangat. Nanti batal puasa kau. Batal pun ibu. Semayang pun semayang. Puasa pun puasa. Tak batal pun. Dia kata tidur banyak sangat. Buatlah kerja lain sama. Hari pertama kan bu. Mak dia risau takut terbatal puasa anak dia. Lain. Bercakap lebih-lebih pula dalam bulan Ramadan, siap takut-takut mengumpat, takut-takut bahasa-bahasa yang keluar daripada mulut kita itu menjadi umpatan. Bimbang, takut. Kita kata apa? Sebab itu Nabi kata apa? Kalau ada orang buat apa-apa naya kepada kamu, jawab apa? Inni shaim. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Sebab apa? Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bulan Ramadan ni Allah latih kita jadi manusia yang takut kepada Allah. Kita cerita dulu takwa atau apa. Saat lagi baru kita cerita amalan apa yang disebut oleh Nabi khusus untuk bulan Ramadan Al-Mubarak. Saya dah mula hafal lah tuan-tuan. Hadiah-hadiah Ramadan ni saya dah hafal lah. Bila nak masuk Ramadan ni tuan-tuan, ambang Ramadan ni saya dah study dah bulan lepas. Study bulan lepas untuk cerita tentang ambang Ramadan ni tuan-tuan. Jadi senang lah. Kalau pergi mana-mana tak payah buat apa. Tuan-tuan kena buat kitab. Saya tak buat kitab. Sebab saya dah hafal. Jadi kena hafal siap-siap lah. Sebab kita ustaz kena hafal lah. Kalau tak ustaz tak payah hafal kan. Dia dengar pakcik-pakcik yang tulis tu bagus lah. Yang tak tulis tu bahaya. Pakcik-pakcik yang tak tulis nanti ibu-ibu tanya. Balik rumah isteri tanya, abang hari ni macam dengar kuliah dengar kuliah. Cerita apa ustaz tu? Tak ada apa, ustaz tu okey sikit lah. Bagus dia. So kuat dia. Dia askar. Jadi maknanya dia tak tahu apa. Dia tak ingat. Jadi maknanya janganlah macam tu. Tulislah. Paling-paling tidak ingat 1-2 perkara habuan nak bagi tahu kepada isteri kalau bertanya. Faham tuan-tuan? Saya guna bahasa orang utara tu. Saya orang Penang tuan-tuan. Orang Permata Empoh dari Penang. Tapi saya dibesarkan di Perlis. Lagi teruk bahasa tuan-tuan. Kalau saya guna bahasa Perlis lagi teruk. Saya di sekolah menengah di Kedah. Saya di College University di Selangor. Kemudian saya di Al-Azhar di Mesir. Kemudian balik Mesir, saya masuk askar, saya duduk KL. KL lama sikit. KL hampir-hampir dah nak dekat 19 tahun. So jadi orang KL lah. Tapi bahasa masih lagi keutaraan. Sebab 3 negeri itu sudah saya warisi di dalam kehidupan saya. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi. Jadi maknanya Al-khawfu bil jalil dalam bulan Ramadan ni Allah nak latih kita jadi manusia yang apa? Yang takutkan kepada Allah SWT. Yang kedua, dalam bulan Ramadan Allah latih kita jadi manusia yang beramal dengan Al-Quran dan hadis. Bulan Ramadan ni Allah ajak kita yang tu. Allah nak tengok aku jadikan solat tarawih, berapa ramai yang boleh ikut sunnah aku ni. Berapa ramai yang boleh semayang sunat tarawih. Dari 9 semayang berapa rakaat? 10? 8? Tak betul. Saya dulu tuan-tuan, saya dulu kem rasah. Saya pegawai agama kem rasah tuan-tuan. So seronok duduk negeri 9, 8 ni insya-Allah cepat habis. Jadi maknanya semayang pun sekejap ya. Tu pun 8 tu pun ada orang main bisik kata tengok, ustaz agak-agak boleh habis pukul berapa kalau ustaz jadi imam. Saya kata kenapa ya? Selalu habis 9.30. Boleh ustaz habiskan awal? Boleh. Pukul berapa nak? 9 suku boleh. Cepat sangat. 9.20 boleh? 9.20 boleh lah. 9.20 tuan-tuan. 9.20 baca Fatihah senapas. Fatihah senapas. Tercungap-cungap saya tuan-tuan. Baca Fatihah senapas. Tarik tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Askar suka yang dah. Askar suka. Askar kalau dengar yang tu dia ramai datang. Kata imam camp lagi bagus daripada imam masjid. Saya jadi imam tu kan. Macam tu dia orang suka. Dia kata ustaz well done. Start pukul 8.45, habis 8.18 habis. Terlampau laju. Lepas habis Fatihah baca 3 ayat. Memang laju lah kan. 3 ayat pula 3 ayat page Al-Quran tu bukannya 3 surah pendek, tak, surah panjang.
Kita kerak 3. Ibu-ibu, ayah-ayah ini kasih sekalian. Jadi maknanya dalam keadaan hidup kita dalam bulan Ramadan nanti, Allah nak latih kita jadi manusia siapa yang boleh beramal dengan Al-Quran dan hadis. Quran amal apa? Tadarus. Berapa ramai boleh tadarus? Berapa ramai boleh khatam Quran dalam bulan Ramadan? Tak ada, Ustaz. Sedangkan dalam bulan Ramadan kata Nabi SAW, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Syurga itu rindu kepada 4 golongan. Antaranya taliyul Quran. Quran, siapa yang baca Al-Quran dalam bulan Ramadan, syurga rindu kepada dia. Masya Allah. Tiba-tiba mic kita tak baca. Ustaz ada petua tak Ustaz? Berapa banyak sekali je Ustaz kalau nak baca Quran? Kita jawab, paling minimum 40 ayat ke atas, bukan 40 ayat ke bawah. 40 ayat ke bawah dikategorikan sebagai orang yang lalai pada hari tersebut. Jangan baca bawah, baca atas. Kalau baca 40 ayat ke bawah, dia berpegang dengan mazhab Malasi. Faham? Mazhab Malasi, faham? Mazhab pemalas. Baca 40 ayat je, action. Astaghfirullahaladzim. Baca sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Terutama baca apa? Baca Al-Mulk, jangan tinggal. Sebab tu dalam bulan Ramadan ni, kalau kita nak buat amalan apa setelah habis Ramadan nanti, bulan Ramadan ni kena semai elok-elok. Kena tanam betul-betul, kena fokus betul-betul supaya habis Ramadan nanti, kita mudah nak beramal soleh dengan apa yang kita bina dalam bulan Ramadan di dalam bulan yang lain. Plan. Ustaz, kami nak khatam Al-Quran 30 juzuk dalam bulan Ramadan ni sekali. Buatlah, baca lah elok-elok. Baca macam mana Ustaz? Ada petua? Ada. Petuanya macam mana? Setiap waktu solat, baca 4 muka surat. InsyaAllah khatam 30 juzuk dalam masa sebulan. Boleh. Senyap. Kena boleh lah tuan. Kena ada planning untuk Allah SWT. Untuk kita juga tu. Manalah tahu ini Ramadan yang terakhir buat kita. Kan cantik tu. Tiba-tiba ini Ramadan yang terakhir, kita hiasi dia dengan amalan-amalan yang premier, amalan-amalan yang mantul. Mantul. Faham mantul? Mantap betul. Jadi maknanya penuh dengan kebaikan dalam bulan Ramadan. Masya Allah. Ustaz, kita orang tak nak baca 2 kali khatam. Kita tak nak sekali khatam. Kita nak 2 kali khatam. Macam mana Ustaz? Kalau 2 kali khatam, setiap waktu solat baca 8 muka surat. Payah Ustaz. Tak ada Ustaz, dengan kuih lagi nak fikir, dengan lansir lagi nak fikir, dengan macam-macam lagi nak fikir, baju raya lagi nak fikir. Tak sompak Ustaz. Tak sompek. Ya Astagfirullahaladzim, kesian dia. Kita macam itulah ibu-ibu ayah sekalian. Kita kadang-kadang kita dengan Allah punya hal ni, kita selalu buat remeh-remeh. Tetapi Allah punya urusan untuk kita, dia selalu buat yang terbaik kepada kita. Semua Allah buat kat kita yang terbaik. Kalau dia bagi jawatan kita, jawatan yang terbaik. Kalau dia bagi kesihatan kepada kita, kesihatan yang baik. Kalau dia bagi rezeki kita, rezeki yang tidak disangka-sangkakan. Masya Allah. Tiba-tiba kita sebagai seorang hamba, kita persembahkan dengan amalan yang biasa-biasa je dia. Sembahyang tahajud tak? Ustaz, tahun ni Ustaz, tahajud saya takkan tinggal walaupun semalam. Bagus. Ini orang yang cerdik dalam beramal soleh. Sebab itu ibu-ibu ayah yang dikasihi sekalian, kalau dalam bulan Ramadan ni, cuba dengar hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Nabi kata, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang paling cerdik di dunia siapa? Yang banyak memikirkan amalan apa yang nak dibawa untuk bertemu dengan Allah setelah kematian dia. Dia fikirlah amalan apa dia nak bawa. Sebab tu dalam bulan Ramadan ni dia kena fikir apa amalan yang dia nak ukir dalam bulan Ramadan ni, supaya dia fokus itu saja. Dia pun tik. Solat tarawih, insya-Allah. Quran 30 juzuk sekali khatam. Okey, insya-Allah. Sedekah setiap hari, insya-Allah. Beri orang makan ataupun belanja orang yang nak berbuka puasa, insya-Allah. Majlis ilmu,
InsyaAllah. Lambat sikit nak majlis pun. InsyaAllah. Lambat sikit. Situ. Ibu-ibu ayah yang dekat sekalian. Sebab itu Allah jadikan Ramadan ini untuk nak tengok bila aku bagi Ramadan kepada dia, apa yang dia nak persembahkan kepada aku. Allah nak tengok kita. So yang ketiga, Allah nak jadikan kita dalam bulan Ramadan ni waridha walau biqalil, nak tengok berapa ramai manusia yang boleh redha di atas pemberian Allah kepada dia. Allah nak tengok. Allah tahankan dia daripada nak makan, kelaparan dia itu Allah tahan dia supaya dia reti ingat ada orang lain lagi yang lapar dan dahaga, yang dalam keadaan kebuluran, tidak ada benda nak dimakannya. Ada satu televisyen Arab Saudi. Saya waktu tu di Riyadh tuan. Saya waktu di Riyadh waktu bulan puasa tahun lepas. Bukan tahun lepas, 2 tahun lepas. Ketika itu stesen TV di Riyadh, Mufti Saudi Arabia disoal oleh seorang pemanggil telefon daripada Afrika. Dia telefon, "Assalamualaikum ya Syekh, indi as'ilah indak." Aku ada soalan nak tanya kepada engkau. Apa dia? Dia kata, apa hukum manusia yang nak berpuasa tetapi tidak ada makan untuk nak makan sahur dan nak berbuka puasa? Agak-agak mufti itu jawab. Mufti itu tak terjawab, bahkan mengalir air mata dengan mendoakan kepada si pemanggil itu, mudah-mudahan Allah bagikan rezeki kepada engkau untuk merasai nikmat berpuasa dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Tak ada benda apa nak makan, tapi nak puasa. Allahu Akbar. Tiba-tiba mai ke Malaysia kita ni tuan-tuan, Allah bagi kepada kita makan yang hebat. Tiba-tiba kita berpuasa. Puasa kita itu Allah nak ajar kita, ingat orang lain pun ada yang lebih kebuluran daripada engkau yang boleh makan ni. Sebab itu dalam bulan Ramadan ni Allah ajar kita jadi manusia yang redha di atas pemberian Allah kepada kita. Kemudian yang keempat, di dalam bulan Ramadan ini Allah nak ajar kita persiapan demi persiapan untuk nak bertemu dengan Allah, supaya kita meninggal dunia nanti dalam keadaan kita bawa bekalan takwa yang hebat yang akan kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam bulan Ramadan Allah nak tengok berapa ramai yang reti buat persiapan untuk bertemu dengan Allah. Contohnya apa persiapan kita? Kita selalu bersiap siaga selepas berbuka puasa dengan family, kita kalut-kalut nak pergi surau, nak pergi berjamaah solat tarawih. InsyaAllah Allah ajar kita. Nak bersahur pun ada persiapan, nak berbuka pun ada persiapan, nak apa lagi? Nak pergi solat tarawih pun ada persiapan, nak bangun tahajud pun ada persiapan. Semua diajar persiapan demi persiapan di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Itulah yang dikatakan empat-empat itu sebagai takwa punya elemen. Sebab tu Ramadan ni Allah nak tengok berapa ramai manusia yang ada memiliki empat-empat title ini di dalam kehidupannya. Ustaz, amalan apa yang perlu kita buat dalam bulan Ramadan ni Ustaz? Paling terbaik apa Ustaz? Paling terbaik nombor 1, baca Quran. Orang yang tak baca Al-Quran menjadi penyebab Nabi SAW menangis kepada dia. Nabi menangis. Kalau nak buat bagi Nabi menangis, sila jangan baca Quran. Ada dalil ke Ustaz? Ada. Dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-30. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaum aku telah menjadikan Al-Quran itu untuk ditinggalkannya. Ngadu. Nabi mengadu kepada Allah dalam keadaan menangis kepada Allah sebab kita tak membaca Quran. Oh, bekeng. Itu bahasa Kelantan. Jadi maknanya jangan tinggal Quran, masya-Allah. Jangan tinggal paling-paling tidak baca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ni boleh buat amalan setiap malam baca. Tapi awas, jangan dibaca di atas katil. Nescaya tak habis bacaannya. Tak percaya baca, sambil baring baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Habislah.
hilang daripada radar. So nak baca kat mana? Baca di surau. Baca di mana? Baca di ruang tamu. Sebab apa kena baca Ustaz? Menjadi pembela kepada kita di alam barzah sampai ke yaumul qiyamah, supaya kita selamat, takkan diseksa walaupun sesikit sekalipun, Ustaz. Itu hebat. Sebab tu nama dia selain daripada Al-Mulk, nama dia Al-Waqiyah. Waqiyah. Waqiyah ni maksudnya apa? Pembebasan ataupun pembelaan. Tu. Boleh? Baca. Nabi kata pula, aku bangga kepada manusia-manusia yang di dalam hatinya, di dalam dadanya ada terukir surah Al-Mulk yang dihafalnya. Siapa nak Nabi bangga dengan dia? Hafal surah Al-Mulk. Hafal lagu boleh, surah Al-Mulk tak boleh. Sian tol orang Melayu ni. Baca apa? Hafal lagu. Dia kau panggil sayang, aku kau panggil sayang, mana satu mahumu. Amboi. Al-Mulk apa? Tak hafal. Cerai. Hafal lah surah Al-Mulk tu. Satu hari satu ayat takkan tak boleh. Satu hari satu ayat je. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Satu hari satu ayat. 30 hari selesai. Bukan banyak pun tuan-tuan, 2 muka suku je. Satu muka suku. Tak boleh luku je tuan. Payah sangat. Apa itu pun tak boleh. Teruk tu ya. Okey, jadi maknanya Al-Quran baca setiap hari insya-Allah. Okey. Paling terbaik Al-Mulk itu menjadi keutamaan untuk kita baca. Al-Mulk berapa ayat Ustaz? 30. Tak cukup lagi 10 Ustaz. Macam mana? Baca Fatihah 37. 3 lagi Inna Atayna 40. Okey Ustaz. Ada orang tanya saya, waktu tu saya kuliah di Bangi, tuan-tuan. Tak sebut surah mana. Surah tu profesor ramai. Profesor UKM. Habis-habis kuliah subuh, dia WhatsApp saya atas kereta. Saya tengah mandu ni, sambil-sambil saya balas WhatsApp. Dia kata, Ustaz, tadi Ustaz cerita baca Quran 40 ayat ke atas terhindar daripada kelalaian. So macam mana Ustaz? Cuba Ustaz bagi petua surah apa yang perlu kami baca. Saya pun katalah baca Al-Mulk, kemudian baca Fatihah, kemudian baca Inna Atayna. Cukup 40 ayat. Dia kata okey. Tak puas hati lagi, dia balas balik. Cuba Ustaz spesifik sikit. Macam mana yang boleh mencukupkan 40 ayat tanpa melihat Al-Quran? Ni orang cerdik ni, profesor cerdik. Saya kata, Prof, baca Fatihah 7 kali. 7 kali 7, 49. Dia terus jawab, well done Ustaz, terima kasih. Boy, pemalas betul. Menyampah aku. Nak lagi diskaun, tuan-tuan. Lepas tu dia menjajal lah, tuan. Dia kata, baca 7 kali je, cukup. Tak payah banyak-banyak. Kau jangan macam-macam. Duk buka Al-Quran susah. Kau baca Fatihah 7 kali, cukup dah. Lebih daripada tu, kau dah terhindar daripada kelalaian. Tu seronok dah. Lepas ni guna nama aku. Kun yang cakap. Dia kata Kun. Kun tu Kapten Ustaz Naim. Nama glamour saya. Sekian dia maklum. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian. Saya orang panggil saya Kun. Pergi mana-mana pun tu Kun. Saya kata bagus juga Kun. Sebab baru saya ni boleh menjadi tuan-tuan. Sebab Kun tu kan jadilah. Maka jadilah kau. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian. Yang pertama, baca Quran, jangan tinggal Quran. Yang kedua, Nabi kata, man hadara majlisal ilma fi Ramadan kataballahu bikulli qadamin ibadatu sanatin wa yakunu ma'ya tahtal arsh. Nabi kata apa? Nabi kata, sesiapa yang menghadiri majlis ilmu di dalam bulan Ramadan, maka Allah akan jadikan setiap langkahnya itu dinobatkan 1 tahun ibadah. Oh, dia bulan Ramadan, power tu. Kemudian Nabi kata apa lagi? Wa yakunu ma'ya tahtal arsh. Nanti dia akan bangkit bersama dengan aku di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Lama. Ni hebat majlis ilmu dalam bulan Ramadan. Sebab tu jangan tinggal tazkirah Ramadan, jangan tinggal. Bila ada, datanglah ramai-ramai. Yang buat tak tahu je. Tak apa Ustaz, kita orang dengar online je Ustaz. Online pula. Banyak songai. Jadi maknanya datanglah.
dengar majlis ilmu walau di mana sahaja berada, insya-Allah. Okey. Majlis ilmu dalam bulan Ramadan menjadi keutamaan. Yang ketiga, apa lagi Ustaz? Wa man dawamal jamaah fi Ramadan ja'alallahu bi kulli rak'atin tamla'u Madinah fil jannah. Kata Nabi SAW, sesiapa yang melazimi ataupun melazimi solat berjamaah di dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan dia rajin berjamaah, solat jemaah, solat subuh jemaah, zuhur jemaah, asar jemaah, maghrib jemaah, isyak jemaah, tarawih pun berjemaah. Kata Nabi SAW, kami akan jadikan satu bandar di syurga untuknya yang dipenuhi dengan cahaya-cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Boleh lah tuan? Sembahyang subuh jemaah. Kalau di rumah pun makcik sembahyang jemaah juga. Jemaah. Orang lelaki afdal sembahyang di surau, di masjid. Orang lelaki afdal sembahyang di masjid ataupun di surau. Orang perempuan afdal sembahyang di rumah. Tapi kalau orang lelaki tu asyik sembahyang di rumahnya, itu adalah lelaki yang solehah. Sekian dia maklumkan. Tu kena ambil tahu tu. Jadi jangan duk sembahyang di rumah yang tak habis-habis. Macam-macam tegur suami. Abang kan handsome, pergi masjid bang ya. Puji dia dulu, jangan suruh terus, puji dulu. Abang kan antara suami-suami yang soleh di dunia ni. Seorang pergi masjid ya. Okey. Tu baju I dah iron, seluar I dah iron, kasut pun I dah sediakan kat luar. Pergi abang ya. Baik. Ibu-ibu, kalau si suami ataupun si ayah itu pergi ke surau ataupun pergi berjemaah, ibu-ibu yang duduk di rumah dalam keadaan menyiapkan makanan dan menyiapkan segala kelengkapan di rumah, ibu-ibu dapat pahala sama macam si suami yang pergi ke surau dan pergi ke majlis ilmu tu, sama pahala dapat. Macam tu. Kan untung tu. Pahala kering nama dia. Pahala apa? Pahala kering. Senang-senang yang dapat. Duduk rumah tidur. Dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abang, pergi surau abang. Surau abang ya, subuh ni. Okey, pergi. Baju I dah iron dah. Baju you I dah iron untuk seminggu dah. You pilih je nak pakai yang mana. Senang tu. Kalau dapat macam tu seronok lah. Ni astagfirullah. Ibu-ibu ayat. Ya. Ada orang sebut nama saya. Sebut nama salah tu. Nama saya ni tuan-tuan NA,IM. Tu baru jadi Naim. Kalau Naim maknanya seorang yang tidur. Kalau Naim nama syurga tuan. Mak saya pandai, dia ustazah. Dia tulis NA,IM. Sebab anakku ni aku nak jadikan dia ahli syurga. Saya tanya mak saya, mak sebab apa mak bawa nama Cik Naim? Aku nak bagi hang jadi ahli syurga. Masya Allah. Terima kasih mak. Kalau ikutnya mak nak buat nama Firdaus, tapi dah ada Imam Firdaus Masjid Negara tu, tak jadilah bubuh nama Naim juga. Macam tu kan mak saya dulu. Saya tanya mak saya, tuan-tuan tanya tak mak tuan-tuan, mak kenapa buat nama saya Balia? Balia. Kata mak bobo je dengar. Macam-macam, insya-Allah. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Itu apa? Itu yang ketiga. Yang keempat, waman birra walidayhi fi Ramadan yanalu nadarallahu ta'ala birrahmah wa ana kafilun bil jannah. Itu dia. Yang keempat, sesiapa yang berbuat baik kepada ibu dan ayahnya di dalam bulan Ramadan, maka Allah akan pandangnya dengan penuh kasih sayang, dan Nabi bagi jaminan dia akan masuk syurga. Aku akan jamin dia masuk syurga. Dalam bulan Ramadan. Ada kapan? Ada ibu lagi. Saya ada ibu je. Ayah tak ada, mak tak ada, mak mertua pun tak ada, ayah mertua pun tak ada.
Ada mak saya seorang je. Mak saya seorang pun dah sakit dah, dialisis setiap seminggu 2 kali, buah pinggang. Selalu kami kalau dalam bulan Ramadan, kami sebelum nak sampai bulan Ramadan, kami beli beras untuk sebulan. Kata mak, makan beras cik beli tau, jangan makan beras siapa-siapa. Tu abang hang bagi beras juga, tak apa, makan cik punya dulu. Bagi apa lagi? Bagi baju kat mak, bagi telekung baru kat mak untuk bulan Ramadan. Kain sejadah wangi punya daripada Saudi Arabia. Ada tikar sejadah, kain sejadah tersebut daripada Raudhah punya corak dia. Masya Allah, seronok mak itu. Gembirakan dia, tuan-tuan. Gembirakan dia di dalam bulan Ramadan. Kita dapat apa? Allah pandang kita dengan penuh kasih sayang. Masya Allah. Pentingkah pandangan dengan kasih sayang ni, Ustaz? Penting. Pernah sekali berlaku di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cerita di dalam kitab Duratun Nasihin. Cerita di dalam kitab Duratun Nasihin menyatakan bahawasanya satu hari Allah tarik seorang hambanya daripada syurga untuk dibicarakan di hadapan Allah. Wahai manusia, kamu masuk syurga kerana apa ya? Dia kata apa? Saya masuk syurga kerana amalan aku. Oh, kerana amalan kau, bukan kerana rahmat aku. Tak, kerana amalan aku. Lalu Allah kata, kalau begitu keadaannya, ambil amalan kamu. Lalu dihimpunkan amalan dia yang 500 tahun lamanya itu, diletakkan di sebelah timbangan. Lalu Allah ambil rahmatnya satu, letak sebelah timbangan. Ternyata yang paling berat ialah rahmat Allah itu satu saja. Daripada amalan yang 500 tahun lamanya itu menjadi ringan, biasa-biasa saja. Allah Allah. So kita buat amalan dalam bulan Ramadan ni untuk apa? Mengharap rahmat Allah diberikan kepada kita. Boleh? InsyaAllah. Mana ni ada makan? Tak ada kan? Tiba-tiba ustaz tanya makan apa lah ustaz ni. Mana ada makan? Ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi sekalian. Kemudian, jadi maknanya dalam kehidupan kita dalam bulan Ramadan ni, tolong buat perkara-perkara yang mulia di sisi Allah SWT supaya kita memuliakan ibu kita dan ayah kita. Saya dah tak ada ayah kan. Ayah saya meninggal tahun 2019. Dia meninggal baru balik daripada umrah, kemudian tak rehat, terus pergi kuliah macam saya juga kan. Saya tiru perangai dia lah. Saya kecil-kecil dia ajak saya, jom ikut abah. Pergi mana abah? Kau tengok aku buat apa, macam tu nanti hang buat. Jom. Daripada kecil-kecil dia asuh saya. Waktu tu saya ni, ayah saya askar juga tuan-tuan. Askar juga. Waktu tu di Camp Perleh. Dia kata apa? Jom ikut aku pergi sembahyang tarawih. Jom. Siapa nak ikut? Saya. Abang saya tak nak ikut. Saya ikut. Waktu tu saya baru umur 5 tahun, 6 tahun macam tu tuan-tuan. Ikut. Baik lah. Ayah kata jangan lari-lari. Faham. Hang lari, hang balik nanti aku belebau hang. Belebau tuan-tuan. Dia kata. Saya pun diam tengok ada member pula. Dia kata jom main polis sentry. Jom. Ayah angkat takbir, Allahu Akbar, terus kita keluar mufarqah. Mufarqah keluar belakang, lari. Okey, siapa nak mula dulu? Kita main lilat tamplum. Siapa putih dia jadi polis, siapa hitam dia jadi penyamun. Okey. Saya tengok saya jadi penyamun tuan-tuan. Penyamun, saya pun bila sembahyang tarawih ni kita lari bawah. Dia surau tu tuan-tuan, surau tu dia boleh lari di bawah ni. Itu insya-Allah. Bila kita duduk bawah kita dengar gedeg orang turun. Ni orang sembahyang tarawih ni turun ni. Jadi bila duduk tengah sembahyang ni, depan ni tuan-tuan, dia ada lubang tuan-tuan. Dia ada lubang, papan tu pecah. Bila ayah kita duduk jadi imam, kita duduk dengar. Kita duduk depan. Tengok tuan, nakal kita. Bilal kata, fadlan min Allah wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Muhammad. Orang sebut sallallahu alaihi wasallam. Saya tunggu kat depan tu, saya kata, abah bila nak habis? Dia kata, dia masak muka tuan-tuan. Balik tuan-tuan, naik atas kereta, dia berlebar sungguh dalam kereta. Dia kata, hang ni nak kenal aku dah abang ni, jangan duk buas sangat. Pasal apa hang buas sangat? Cik anak askar apa? Puak lagi dia bagi tuan-tuan. Ternyata bila saya dah besar macam ni, saya dah berkahwin,
Ada anak saya pula buat perangai macam tu tuan. Elok lah, dia balas aku balik. Jadi saya pun tak marah lah. Tak apa, ni perangai aku dulu, tak apa. Anak perempuan saya tuan, perangai sebiji macam saya, photostat. Sebab apa tak photostat? Saya yang tahnik dia. Anak lain, semua orang lain tahnik. Anak perempuan saya seorang tu, saya tahnik dia. Saya kata ni nak bagi jadi perangai aku sebiji. Saya tahnik dia, memang tiru sebiji perangai saya. Saya 12 bulan 3 birthday saya, dia 11 bulan 3. Memang perangai sebiji. Masya-Allah. Perangai yang baik lah ya. Ibu-ibu ayah yang kasih. Jadi maknanya bulan Ramadan ni jadilah manusia yang apa? Yang kita sebut ni? Manusia apa? Manusia yang berbuat baik kepada ibu dan ayah. Kita sebut tuan. Yang kedua, yang kelima. Yang kelima, waman qadha hajata akhihi muslim fi Ramadan qadallahu hajatihi yaumal qiyamah alf hajah. Masya-Allah. Siapa yang menunaikan hajat saudaranya di dalam bulan Ramadan, maka Allah akan tunaikan hajatnya 1000 hajat ketika mana di yaumul qiyamah. Masya-Allah. Tunai satu hajat. Contohnya apa? Ustaz, boleh datang rumah kita tak Ustaz? Buka puasa rumah kita. Kita kata boleh. Berapa hari nak? Sehari je Ustaz. Tak payah banyak-banyak. Sehari je. Bila tu? Ikut Ustaz lah. Ustaz nak datang, Ustaz Roger kami. Okey. Kita pun datang. Kita datang tu kita dah tunai hajat dia. Jadi nanti ketika mana di alam mahsyar, di yaumul qiyamah, Allah akan tunai 1000 hajat kita di sana. Masya Allah. Tunai hajat Allah. Okey. Itu yang keempat. Yang kelima. Yang keenam, menyediakan juadah berbuka puasa kepada si yang berpuasa tersebut. Ini ibu-ibu dapat. Yang paling terbaik ibu-ibu ayah sekalian, cari orang-orang alim yang rajin puasa, yang rajin beramal ibadah sungguh-sungguh dalam bulan Ramadan, bagi dia makan, hantar juadah makan ke rumah dia. Supaya apa? Segala yang dia makan daripada hasil daripada kita masak tersebut, kita akan dapat pahala apa yang dia beramal pada hari tersebut, semua tu kita akan dapat pahala, tak berkurangan sedikit pun. Masya Allah. Sepuluh lah benda-benda ni. Ibu-ibu rajin dalam bulan Ramadan ni, suka agih-agih makan kan. Masak petang-petang, masak. Tiba-tiba aroma sebelah rumah datang. Oh, sedap makcik Pe'ah masak ni ya. I rasa lah dia sedang masak mi bandung muar ni, I rasa ni sedap ni. Tapi I orang Kuat Diang, tak pandai masak mi bandung muar. Tapi nak buat macam mana? Dia pun planning. Dia kata goreng cucur badak ni, kemudian pesan ke anak. Anak pergi hantar ke rumah makcik Bedah sebelah, kata mak nak pinggan balik. Tu perangai orang perempuan tu. Astaghfirullahaladzim. Cerdik dia tu. Mak ni pun hantar, makcik, mak hantar juadah berbuka puasa. Apa tu? Entahlah kuih bulat-bulat ni, kuih apa tah. Kuih apa tu? Oh, cobadak. Cobadak. Tapi mak pesan makcik, mak kata mak nak pinggan balik. Pinggan balik sekejap. Makcik tu masuk dalam rumah, dia buang kuih tu, letak pinggan lain, dia bubuh mi bandung muar udang seko daripada Sabah. Besar tangan tu, seko. Tutup habis mi tu. Lalu dia pesankan budak tu, ni bagi kat mak, kata makcik dah bagi pinggan balik dekat mak. Bagi tahu kat mak, ya, terima kasih, kata kat mak. Budak ni pun hantar, mak ni ada makanan apa? Mak dia pun tengok, betul tak, betul tak? Betul mi bandung mu, alhamdulillah. Dapat juga merasa. Masya-Allah. Ni perangai orang perempuan. Kalau tak betul, penipu lah. Tapi kenapa dalam bulan Ramadan je buat macam tu? Bertukar-tukar juadah itu bagus, supaya masing-masing mendapat pahala kebaikan di antara si pemberi dan si penerima. Masya Allah. Di surau ni ada buat tak tender untuk siapa yang nak taja berbuka puasa setiap hari? Ada? Ada? Kalau ada bagus, masuk lah. Kalau dekat masjid rumah saya, tender untuk berbuka puasa moreh dan sahur 2,500 satu hari. Penuh tuan-tuan, habis dah, tak ada lah. Kita kata aku baru nak masuk, tak ada dah. Tulis semua hamba Allah, 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 hamba Allah.
Ada lagi orang bisik, Ustaz saya nak tu yang malam 27 sempena malam Lailatul Qadar. Kita kata mana tahu itu malam Lailatul Qadar. Tak Ustaz, kita nak malam 27 Ustaz, tolong Ustaz, selit juga nama saya. Tu dah ada, tak apa, bubuh juga nama saya. Oh, dia berlumba-lumba Ustaz. Macam tu. So, bila Allah berikan segala rezeki kepada kita, gunakan untuk apa? Menyediakan juadah berbuka puasa kepada si yang berpuasa tersebut. Bagi dia makan. Okay? Sponsor dia makan. Supaya pahala amal ibadah dia yang dia lakukan pada hari tersebut dapat kepada kita. Kan senang tu. Oh, sebab tu orang rajin sponsor sekolah-sekolah tahfiz. Nak dapat pahala baca Quran tu. Sebab dia bermazhab Malasi. Baca Quran malas, lepas tu sponsor orang yang al-hafiz saja makan. Seronok kan? Tak payah baca Quran dah sponsor dah tu. Macam tu kan. Itu orang yang pandai, yang bijak. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasih sekalian. Kemudian di dalam bulan Ramadan al-Mubarak disuruh kepada kita hafizul lisan, jaga lidah kita. Jaga lidah. Jangan cakap banyak-banyak lah ya. Di antara orang perempuan dan orang lelaki yang paling banyak bercakap, orang perempuan. Sebab dia bercakap satu hari 18,000 patah perkataan, berbanding dengan lelaki 8,000 patah perkataan je. Itu kajian. Kajian daripada DMHK. Apa dia tu? Datuk Haji Muhammad Fazlul Kamsah. Sekian dimaklumkan. Tak percaya, duduk diam. Duduk dalam kereta, dengar siapa yang mula cakap lalu. Abang-abang kita pergi IKEA, pergi Iron Mall, Iron Mall makan-makan sikit, lepas tu pergi masjid. Boleh bang? Okey. Macam tu je orang lelaki. So bulan Ramadan ni jangan cakap banyak. Boleh, senyap. Suami dia pula kata, masa macam sunyi lah rumah ni. Apa kena-mengena lah bulan ni. Abang tak dengar Kun cakap baru ni. Kun tu siapa? Kata Ustaz Naim ceramah baru ni, dia kata macam tu, dia suruh diam. Bukan suruh diam, suruh pelihara lidah. Tak payah cakap benda-benda merapu. Cakap benda-benda yang berfaedah saja. Hafizul lisan tu maksudnya apa? Menjaga lidah. Jangan cakap benda merapu. Sebab itu kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan yaumul akhirah, mestilah dia bercakap dengan benda yang baik, ataupun dia diam, tak bercakap benda-benda yang lara. Macam tu. Diam lah. Ya. Nak cakap benda yang baik baru dia cakap. Bang, kita kan kali ni bulan Ramadan ni kita nak beli baju warna hitam semua. Sempena raya ni kita pakai hitam semua. Okey ke bang? Hitam tak mau. Warna lain. Kuning. Kuning okey. Macam tu. Bincang. Kau dah bincang dah? Belum ya. Tak fikir kan. Selalunya malam-malam pertama, malam kedua, malam ketiga dah bunyi dah. Selamat hari Allah dah. Baru nak berpuasa, semangat nak puasa, dah bunyi raya tuan-tuan. Radio ni pun mangkuk ayun juga. Astagfirullah. Janganlah padam semangat orang yang tengah bersemangat. Sebab itu tuan-tuan, dalam bulan Ramadan ni Allah nak test kita. Test kita apa? Allah di dalam bulan Ramadan ni, awal Ramadan itu penuh surau. Penuh nanti tuan, surau ni nanti penuh ni nanti. Semua pakat pening kepala. Macam mana Ustaz kita nak buat bagi besar sikit surau ni? Kesianlah jemaah. Semayang besar sesak sampai atas jalan, sampai atas tar tu dalam semayang. Risaulah Ustaz, kita nak buat kemah satu lagi kot. Tak payah. Seminggu je jadi macam tu. Benar kata Piramli di dalam kisah Nujum 4 Belalang. 1, ramai sekali. 2, jarang-jarang. 3, kadang-kadang. 4, sikit sekali. Apakah itu? Tarawih. Tarawih tu. Jadi maknanya tak payah duk gelabah sangat. Ramai orang kesian ni. Tak payah. Nanti dia tak main pun. Ustaz, betul Ustaz, mana hilang habis semua Ustaz? Mungkin dia orang semayang di kampung kot, balik kampung kot. Pergi tanya kampung, mana pergi habis? Mungkin dia orang balik ke rumah anak mereka di bandar kot. Jadi confuse habis semua manusia. Lepas tu keluarlah dalam wall Facebook, kita sedang mencari kasut-kasut yang hilang.
Keluar status dalam Facebook. Kasut sudah hilang daripada radar masjid. Mana pergi? Tak ada dah tuan-tuan. Maknanya Allah sendiri yang memilih hamba-hambanya. Siapa yang nak diberi rahmat, siapa yang nak diberi keampunan, siapa yang nak diberikan pelepasan daripada neraka Allah SWT. Siapa dia? Orang yang istiqamah daripada awal sampai habis. Siapa imam pun dia steady je, insya-Allah. Dia tak marah pun. Imam baca panjang malam ni. I don't feel about that. Cewa kemah. Kakak sembang Pak Karim. Jadi maknanya siapa pun jadi imam, semayang je lah makcik. Semayang. Sponsor lah, cari budak-budak tahfiz, sponsor bayar, tontong semua sikit-sikit. 3,000 cukup lah. 3,000 panggil budak tahfiz. Adik baca elok ya, 8 rakaat saja. Tidur sini, jangan pergi mana-mana. 8 rakaat je. Bagi berapa? 3,000. Boleh berani? Tak berani. Saya dulu tuan-tuan, waktu saya tingkatan 6, saya dapat tawaran jadi imam tarawih di Surau Sentul tuan-tuan. Surau Sentul. Jadi imam tarawih. Ada orang kata apa? Ustaz jangan risau, ustaz jadi imam je. Saya akan bayar 4,000 ustaz seorang. Oh, kaya betul. Personal individu dia saja. Dia tak terlibatkan surau. Surau jangan bayar, aku yang sponsor ustaz ni. Sebab aku nak pahala dia baca Quran, dia jadi imam, aku dapat pahala segala dia yang memimpin imam tersebut. Oh, hebat dah. Power tu. Saya jadi imam, dengar dengan 4,000 baca sedap kan. Dengar kalau 1,000, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Memang pier dah. Dengar 4,000 semangat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah. Saat Said Al-Ghamidi kan tarik. Itu cerita dulu-dulu lah. Waktu bujang-bujang kan. Balik tunjukkan mak-mak, mereka bagi 4,000. Hang ni tak kerja apa lagi, dah dapat duit banyak ni dah. Itulah rezeki Quran mak. Yalah, diam terus, tak kata apa. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian. Jadi maknanya dalam keadaan kita hidup di dunia ni, jangan tinggalkan apa? Jangan tinggalkan apa yang kita sebut tadi? Jangan tinggalkan Quran yang last tadi kita sebut apa? Mudah? Jaga lidah kita, jangan cakap pelik-pelik. InsyaAllah. Selalunya dalam bulan Ramadan ni orang boleh jaga lidah. Kereta datang ni, jam. Kereta blok, dia diam. Tekan horn, tangan tak baik. Cuba sekarang ni lah, kau pergi blok kereta orang, kau tengok horn dia, oh tu, kemas dah. Sebab apa? Sebab nafsunya tidak ditundukkan lagi. Sebab itu dalam bulan Ramadan kata Allah SWT, Allah SWT akan lemahkan nafsu kita yang ada kekuatan daripada kelebihan sahur kita itu mendatangkan keberkatan pada tenaga kita. Maka kita akan jadi orang yang kuat. Ketika itu kita dah melemahkan nafsu kita, maka dengan itu kita senang nak beramal ibadah kepada Allah SWT. Cuba tuan-tuan tengok Allah kata apa tentang nafsu. Di dalam surah An-Nazi'at Allah sebut wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun hamba-hambaku yang takut kepada Allah lalu dia tolak segala kemahuan nafsunya, maka Allah jadikan syurga Jannatun Ma'wa itu untuk dimilikinya. Allahu akbar. Saya tolaklah hawa nafsu tu. Pukul 4 pagi dah jaga dah. Nafsu kata tidur Haji. Tidur Haji. Semalam dah dengar dah ceramah hebat dah tu. Kira tu. Tidur lah. Tidur lah. Dia pun tidur tuan-tuan. Tidur dia tu sedar-sedar bangun balik pukul apa? 6.50 pagi baru bangun. 6.50 pagi, apa kerugian dia? Kerugian dia yang pertama, tahajud tidak dilaksanakan. Kemudian solat subuh berjamaah tidak dilaksanakan. Kemudian solat sebelum subuh 2 rakaat tak dilaksanakan. Kemudian tak duduk dalam majlis ilmu, tak dapat diadakan. Maka dia rugi 4 benda. Bila rugi 4 benda, tengok-tengok pukul 7 pagi Allah matikan dia pula hari tersebut. Ambil kau. Nak kata apa tuan-tuan? Waktu tu menyesal.
Ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi sekalian, ramai manusia yang menyesal. Direkodkan di dalam Al-Quran. Ustaz nak cerita sikit ya tuan. Yang pertama, manusia menyesal sebab tak beramal soleh. Tak beramal soleh, dia menyesal. Quran kata apa? Di dalam surah Al-Mu'minun juzuk yang ke-18. Qala rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Wahai Allah, kembalikan kami ke dunia untuk kami nak melakukan amal-amal soleh yang dulunya kami tinggalkannya. Bolehkah wahai Allah? Jawab Allah, kalla, tidak dapat diizinkan. Masya Allah, tak boleh nak. Habis. Rugi dia, duduk dalam kubur, dipukul, dipalu sehari-hari. Habis. Menyesal dia. Siapa lagi menyesal? Menyesal ketika mana saat sakaratul maut. Waktu saat sakaratul maut, Allah buka hijab. Buka hijab. Waktu tu kita nampak dua. Sama ada kita nampak kebahagiaan ataupun kita nampak kecelakaan yang akan menanti kita setelah kita meninggal dunia. Waktu sakaratul maut tu Allah buka. Tengok-tengok kita nampak kecelakaan. Dia kata kepada Allah, ya Allah, tangguhkan kematian aku boleh? Ini dirakam di dalam surah Al-Munafiqun. Allah kata apa? Laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Allahu Akbar. Dia kata, Tuhan Allah, boleh tak delaykan kematian aku ni? Kenapa apa? Aku nak sedekah supaya aku ini dilevelkan bersama-sama dengan orang yang soleh. Oh, baru nak sedekah. Baru nak sedekah. Ibu-ibu ayah sekalian, saya nak tanya, sedekah ni hari-hari ke seminggu sekali? Hari-hari pandai, insya-Allah. Memang hebat surah An-Nur ni. Sedekah hari-hari, every morning. Every morning. Setiap pagi tolong sedekah. Sebab apa setiap pagi Ustaz? Dua malaikat turun ke bumi Allah lalu mencari seorang yang rajin sedekah, lalu dia mencari seorang yang bakhil. Ambil. Lalu malaikat ni dia menjumpai orang yang rajin sedekah, lalu dia mendoakan orang tersebut, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Wahai Allah, kau gantikan harta manusia yang rajin sedekah itu dengan gantian yang sebaik-baiknya. Digantikan dia. Setiap hari malaikat itu turun. Tiba-tiba satu hari kita tak sedekah. Agak-agak kita dapat doa yang mana? Dapat doa yang malaikat yang kedua. Malaikat yang kedua ni kata apa? Lalu dia menjumpai orang yang tak sedekah pada hari tersebut. Dia doa apa? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Wahai Allah, kau jahanamkan hartanya yang kikir, yang bakhil pada hari ini. Ambil. Sunat sedekah hari-hari kan? Seminggu sekali? Kira tu. Mana tak faham. Boleh balik lah. Seronok. Saya nak kata lagi, saya senyum seorang-seorang. Alhamdulillah, surah An-Nur semua orang rajin sedekah dah. Mudah-mudahan macam itulah ya. Amin. Ustaz, nak sedekah macam mana Ustaz? Ambil nombor akaun surau, transfer setiap pagi di rumah je, boleh. Jangan banyak alasan. Ya Allah, Ustaz tak bawa lah duit. Transfer. Berapa ringgit Ustaz? RM10 sehari. RM10 sehari, kalau sebulan 300 Ustaz. 300 boleh? Tak boleh Ustaz. Astro boleh? Astro boleh? Oh, Astro boleh. Untuk surah An-Nur tak boleh. Jawab. Ustaz tak tahu. Jawab. Ustaz dah buka laluan. Apa yang Quran cakap tu, Ustaz dah buka laluan untuk tuan-tuan yang ahli syurga depan saya ni. Senyap aku. Pak Yoho cakap. Saya cakap ni tuan-tuan, saya kena buat. Saya cakap, saya akan bercakap benda yang saya buat. Saya takkan cakap benda yang saya tak buat. Sebab itu amanah untuk diri saya yang bercakap. So bila saya buat, saya suruhlah tuan-tuan buat sama. Saya transfer tuan-tuan setiap pagi. Saya tak kisah nak transfer mana pun tuan-tuan. Ambil lah nombor akaun mana yang kita teringat, buka Facebook, oh ada nombor akaun ni, transfer setiap pagi. Tulis hamba Allah. Kalau tak tulis hamba Allah pun dia tahu nama kita tuan-tuan. Tak apalah macam mana. Ya. Jadi maknanya kita pun sedekah je lah, transfer je lah. Boleh InsyaAllah rajin sedekah. Allahu Akbar. Buku berapa dah? Ampun diam apa semua ni.
Okey, nampak-nampaknya cukup lah tu. 10 kali berapa? 8.50. Saya kalau ikut ni nak pergi sampai 9.30 kan, tapi tak apalah. Saya pula nak balik jauh kan. Jadi ala kulli halnya apa yang baik itu datang daripada Allah SWT. Okey, yang lemah dan yang berkurangan itu datangnya daripada diri saya sendiri. Saya minta ampun, minta maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat menjadikan Ramadan kali ini Ramadan yang paling berkualiti dan paling bermakna dalam sejarah hidup kita beribadah kepada Allah SWT. Jom kita baca doa, kemudian kita tutup majlis kita insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatal matin. Wa ya Arhamar Rahimin wa ya Rahimal Masakin wa ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, di malam yang penuh keberkatan ini, wahai Allah, Kau jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa mentaatimu dan jauhkan kami daripada menjadi hamba-hambamu yang lalai daripada mengingatimu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah seluruh jemaah surah An-Nur ini, wahai Allah, diberikan kekuatan kepada mereka untuk menjadikan diri mereka sebagai manusia yang rajin beribadah kepadamu, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantu kami untuk ingat kepadamu, bantu kami untuk menjadi hamba-Mu yang bersyukur, bantu kami untuk menjadi hamba-Mu yang hanya beribadah semata-mata kerana-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami untuk bertaubat sebelum tibanya ajal kepada kami. Rezekikan kami untuk mendapat husnul khatimah. Rezekikan kami untuk mendapat menyebut kalimah-Mu la ilaha illallah sebelum nyawa kami berpisah daripada jasad kami ini, wahai Allah. Dan rezekikan kami agar dibebaskan kami daripada kesengsaraan dan azab di alam kubur kami nanti. Bahkan dibebaskan kami dari kesengsaraan dan azab di alam mahsyar-Mu nanti, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kami untuk bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun ini, wahai Allah. Dan Kau jadikanlah Ramadan kali ini buat kami Ramadan yang paling berkualiti dan paling bermakna di dalam sejarah hidup kami beribadah kepada-Mu, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan seluruh jemaah surah An-Nur ini, wahai Allah. Selamatkan kami pada setiap waktu dan ketika, tidak kira di mana jua kami berada, juga kami pohonkan kepada-Mu, wahai Allah. Selamatkanlah negara kami yang tercinta ini, wahai Allah, dari segala ancaman dan mara bahaya, dari segala kekacauan dan huru-hara, agar kami dapat hidup dalam aman dan sejahtera. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.